A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Mudah-mudahan terbaik insya-Allah. Pak doakan anda semoga diberi kekuatan. Mudah-mudahan Allah beri kita semua tuan-tuan, sahabat-sahabat, kekuatan untuk menempuh setiap inci ruang kesulitan, kepayahan, penderitaan, kesengsaraan yang kita sedang lalui. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-Nya yang tidak pernah miss, tak pernah terlepas, terlupa sesaat pun bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita menjadi hamba yang sedar bahawa kita ni hamba, bukan gaja. Semoga kita ini, sahabat-sahabat, Allah beri kita akal yang waras, yang mampu berfikir. Hidup ini hanya sementara. Tak perlu dibazirkan masa ini untuk mengejar dunia semata-mata, kerana kita sedang buat persiapan untuk balik dan nak membawa bersama bekalan akhirat kita. Semoga Allah beri kita kewarasan berfikir untuk tidak menjadi hamba kepada dunia. Sebaliknya, kita menterjemahkan kehidupan kita sebagai hamba kepada Allah SWT. Kita mohon pada Allah SWT, semoga kita menjadi hamba Allah yang sentiasa bersyukur kepada Allah SWT. Kalau kita boleh berterima kasih pada makhluk yang membantu kita, Allah tak minta pun dibagi. Tuan-tuan, kita kalau susah tak buka mulut, orang tak hantar bersedekah, orang tak hantar bantuan. Kita kalau susah, tuan-tuan, kalau tak kongsi kesusahan kita, takkan ada orang nak hantar bantuan. Tapi dengan Allah, tuan-tuan, kau tak minta pun dibagi. Engkau tak tanda tangan pun dihantar bantuan. Allahu Akbar, punya kasih Allah kepada hamba-hambanya. Apatah lagi letak duduknya kita sebagai kuntum khaira ummah, umat yang terbaik, sahabat-sahabat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jadi jom kita layari live ini dengan share, like. Kita ajak kawan-kawan kita yang mungkin tengah termenung tu, buntu, tak tahu apa nak buat tu. Pergi kerja tadi, habis mood dia sebab bergaduh dengan bini dia. Ada orang pergi kerja tadi kan, musnah semangat dia kerana kena maki dengan suami. Ada orang tadi, tuan-tuan, dalam perjalanan nak pergi kerja, tiba-tiba bank telefon kan, bagi tahu kereta yang kita pakai sekarang ni dah 3 bulan tak bayar, surat tarik nak keluar. Lemah kita, tak tahu macam mana nak selesaikan masalah. Allahu Akbar, Subhanallah. Bil air kena potong, bil air dah mencanak, bertimbun, kena potong pula air, kena potong elektrik. Allahu Akbar. Saya pernah lalui ni. Nanti kalau Allah izinkan, insya-Allah Allah izinkan, direzekikan pertemuan kita 24 dan 12 nanti, saya share banyak benda lah. Allahu Akbar. Satu dalam bahasa persilatan, selangkah anak Melayu bergerak ke depan, selangkah ke depan, maka pantang kan berundur ke belakang. Itu semangat juang ni. Setakat ni hanya kata-kata je lah. kan? Hanya kita main dalam gelanggangan. Kita Malaysia ni masih lagi dalam keadaan terkawal. Kita lihat pejuang-pejuang di bumi Palestin. Sebentar tadi saya lalu kan, wajah syuhada di depan saya di TikTok. Allahu Akbar. Muka tersenyum, tuan-tuan. Muka senyum. Muka tersenyum, mata tersenyum, mulut dia terbuka senyum. Kita yang hidup ni muka macam cuka. Kan? Beruk pun lagi bagus muka dia. Kan? Memanjang masam. Kan? Allahu Akbar. Subhanallah. Ayolah, walaupun kau orang kaya berjaya, tak pandai senyum ke? Kan? Kena belajar senyum. Kena belajar. Senyum ni kena belajar. Sebab senyum tu apa? Sedekah. Kan? Tapi janganlah peti masjid lalu kau senyum je. Kan? Sebab senyuman anda mungkin buat orang bahagia. Anda pula ada jawatan, anda ada kedudukan, anda mungkin YB, anda mungkin CEO kepada syarikat anda, pekerja ada beratus. Anda datang pejabat, anda senyum kepada orang yang kat depan, in front punya pekerja. Kan? Anda senyum dengan diorang rasa gembira, tuan-tuan. Diorang rasa happy. Kadang-kadang kita tak faham. Kan? Kegembiraan ini boleh dikongsikan hanya dengan ukiran senyuman di wajah anda. Allahu Akbar. Yalah, kalau orang hebat-hebat ni, kalau senyum kat kita, apatah lagi kalau disebarkan salam. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Sihat? Assalamualaikum. Sihat? Sihat? Gembira kita. Allahu Akbar.
Nampak tak? Ini bangsa yang paling mudah kita tawan hati dia. Inilah bangsa Melayu. Bangsa yang paling mudah kita kuasai jiwa dia. Sayang sekali bangsa lain yang kuasai kita. Kita kena kuasai bangsa kita. Dengan sebarkan salam. Tu antara perkara yang Nabi pesan. Bila Nabi berhijrah sampai ke Madinah, antara Nabi pesan ialah sebarkan salam. Sebarkan persaudaraan. Kita dua-dua hilang sekarang kat Malaysia. Kat tanah Melayu kita rasa baru apa? Datang Umar Al-Khattab mewakili bangsa Arab, Quraisy. Datang Salahuddin Al-Ayyubi, datang Sultan Muhammad Al-Fatih, Salahuddin Al-Ayyubi, kan? Puak Kurdis. Datang Muhammad Al-Fatih, kan? Mewakili Turki. Maka ada desas-desus mengatakan nanti pejuang-pejuang Islam di akhir zaman akan datang daripada Bani Tamim, orang Melayu. Kita senyum pun tak kerti. Persahabatan pun rosak. Allahu Akbar. Persaudaraan sama Islam pun longgar. Kan? Horn pun boleh bertumbuk. Macam yang itu tumbuk budak panda tu budak orang Melayu Rasa Melayu tu. Kan? Yang berada dengan badan ketak. Asalkan mana besar nak pukul orang. Kan? Dia tak faham. Kalau dalam dunia persilatan, besar tak semesti kuat. Kecil bukan mesti lemah. Faham tak? Kan? Kecil belum tentu lemah. Besar belum tentu kuat. Kalau kita tahu kunci setiap pergerakan dalam ilmu pertarungan, besar tak menggerunkan. Kecil jangan kau pandang remeh. Tak tu pepatah Melayu kata apa? Kecil-kecil cili padi. Kan? Kan? Kau ambil cili padi tu, kau letak kat mata kau tengok. Kuat tak kuat kau? Jangan makan. Letak kat mata je cukup. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nampak? Satu dalam kehidupan, kita kena raih setiap orang, berkasih sayang. Nabi pesan ni kasih sayang. Nampak tak batang kurma? Walaupun hakikatnya dah mati, tapi menangis dia ketika Nabi nak baca ketubah. Satu sirah yang terkenal. Sebab dia nak bersama dengan Nabi. Dia tak nak. Nabi kata, InsyaAllah engkau akan bersama dengan aku. Nampak tak? Kita yang masih hidup tak berfungsi. Macam kita yang masih hidup ni tuan-tuan tak berfungsi. Allahu Akbar. Kita yang masih hidup ni tuan-tuan, Allahu Akbar. Nah kan Nabi lalu kat kota Madinah, tak salah saya kan, bersama dengan beberapa sahabat. Nabi tunjuk kambing mati, bangkai, tuan-tuan, bangkai. Dahlah bangkai, kemudian cacat lah kambing tu. Kambing mati itu bangkai kan, bangkai lepas tu cacat. Nabi kata, kalau aku jual ni siapa nak? Kalau kambing ni aku jual siapa nak? Maka sahabat kata, ya Rasulullah, dah mati bangkai dah tu, cacat, mana ada orang nak? Nabi kata, itulah manusia yang tergila-gila. Itulah dunia yang manusia tergila-gila. Betul tak sekarang? Berapa ramai kita bergaduh kan? Kita pemimpin kita bergaduh-gaduh sebab mengejar dunia je. Tak, dunia tu bangkai. Dunia ni ibarat kambing yang jadi bangkai. Ini yang kita kejar-kejar. Main bomo, main pawang semata-mata nak kuasa. Sanggup jolok, sanggup berasuah, sanggup pecah mana demi untuk kedudukan, status, pangkat, jawatan. Dunia. Satu nak menangis kat dunia, menangis puas-puas, menangis kerana Allah. Puas pun menangis sebab air mata yang jatuh di akhirat nanti adalah penduduk neraka. Penduduk neraka ni tuan-tuan, ada beberapa tempat dia akan nangis dahsyat gila-gila. Antaranya ketika ketubah yang dilakukan oleh iblis laknatullah. Di situlah nantinya penduduk neraka akan menangis paling dahsyat yang tak pernah didengari kat dunia. Nampak tak? Jadi kalau nak menangis, menangis sekarang. Tak nak nangis kat akhirat. Tak nak nangis di akhirat, tak nak nangis. Kalau jatuh sekarang nak nangis, nangislah. Tapi bukan nangis depan makhluk. Itu menampakkan kelemahan kita. Jangan menangis depan orang. Itu menampakkan kelemahan kita. Jangan nangis depan bini kita. Itu nampak ketidakjantanan kita. Minum kopi jantan. Kan? Nangis. Nak nangis depan Allah. Sebab para panglima Islam, jagoan-jagoan Islam, pejuang-pejuang Islam, mereka menangis menghadap Allah, bukan menghadap makhluk. Jadi walaupun kita jantan, kita lelaki, tetap kena nangis. Sebab itu Nabi kata, bila kamu sujud pada Allah, tak boleh nangis, berpura-pura nangis. Kan? Itu nak ajar hati kita. Nak polish hati kita yang dah berkarat, yang kotor berdaki, berlumut, busuk. Kita nak nangis. Air mata yang jatuh kerana Allah SWT, takut azab Allah, menangis, memikirkan kehidupan kita bagaimana di akhirat esok. Itulah air mata yang kalau kat dunia tak ada orang peduli. Kalau jatuh kat dunia tak akan tumbuhkan mana-mana pokok. Tapi wallahi, dia jatuh kerana Allah, maka dia akan memadam api neraka. Tak ke orang bijak, kalau dia faham tu dia akan menangis setiap masa. Kan? Kita ni buat orang menangis.
dengan kuasa yang kita ada, dengan kedudukan kita, dengan pangkat kita. Kadang tak ada kuasa pun, duduk kat depan je. Dan kerja duduk kat depan pun dah buat orang menangis. Bahasa kita, cara cakap kita tak ada adab dan sebagainya. Allahu Akbar. Ada soalan, kita pergi bersoalan. Saya pun sebenarnya saya ada majlis, kan, tapi majlis saya berubah kepada selepas zuhur. Jadi saya ada ruang lah untuk buat live pagi lah, alhamdulillah ini. Kan, subhanallah. Ada ni. Kat TikTok kita pakai TikTok baru kan. Minta tolong lah sebab ramai tak tahu. Sebab TikTok kita dah kena block. Dah kena apa? Apa spender? Suspend. Kan. Suspender. Kan, TikTok dia tak ada apa nak buat. Itu je kerja dia kan. Kan. Dia ketat, TikTok ni ketat. Habis kita dah pakai rumah dia, nak macam mana, nak suka tak suka kena juga kan. Kan. Kadang-kadang kita terlanggar juga kan. Nak macam mana? Macam traffic light juga kan. Tak ada pun kita langgar pun. Dah tak ada jalan kosong pukul 3 pagi kau. 3 pagi takkan kau duduk lampu merah. Bodoh je duduk. Kan hantu lalu kat sebelah. Lalu bang, jalan bang, tak ada orang bang. Kan? Ada ke orang terlalu patuh pada lampu merah? Pukul 2 pagi jalan lengang, tetap duduk kat lampu merah tu tunggu sampai hijau. Ada ke? Kan? Memang hebat orang tu kan. Itu contoh bagus tu. Kan? Tak tahu nak jadikan contoh ke tak. TikTok kita dah kena suspend. Kan? Jadi kita pakai apa, Paris apa ni? Paris Gallery ni apa? Paris Gallery. Kita ada banyak apa TikTok ni. Dan setiap pekerja saya, setiap tim saya dia pegang address yang berbeza-beza. Jadi kita dapat manfaatkan ni. Kan? Allahu Akbar. Subhanallah. Kan? Jadi tolong share sikit lah. Tolong apa panggil apa? Hashtag FYP. Semalam ada orang kata tak payah buat hashtag FYP, buat FYP saja. FYP tak payah hashtag sekarang. Kita tengah zaman kita mana tahu ni. Kita ni banyak masa baca Quran, tak baca benda ni semua. Kita ni sibuk dengan akhirat. Kan? Kalau share lah, share. Okey, soalan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat saya di Facebook dia tahulah. Masuk je bagi salam. Itu tanda persahabatan kita. Take it, join live saya ni, InsyaAllah. Kan, kita kat YouTube masih baru lagi buat live ni. Kan, subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ada Puan Sirna Amani. Allah patut lain je rasa. Itulah. Kan, masa sikit dah naik. Kita seminggu je sampai 18 bulan. Tak ada hal lah kan. Ini semua kecil je. Kan, ada, tak ada lah. Tak perlu nak nangis. Kan, rezeki kita memang ada banyak tempat. Kan, kalau kita punya. Kan, TikTok tutup ke, siapa tutup ke, apa boleh tutup, rezeki kita punya. Tak ada masalah. Hanya kita satu kerugian lah, tak dapat nak share dalam bentuk nak dakwah, tu je lah. Kan, okey. Ada soalan, kita bagi soalan. Ada soalan, kita share soalan. Waalaikumsalam, terima kasih. Orang kat YouTube tak ada. Kan? YouTube kat saya baru 2 orang. Okey. Dia baru lagi. Siti Haji Ahmad daripada F. Padahal buka tak jumpa di TikTok. Banyak kali dok cuba bercik-cik. Allah Akbar. Kan, sampai 18 bulan. Masa 18 bulan tu tak diguna juga tu, pasal dia sampai pukul 12.57. Kan, kalau nak pergi petang. Kan. Kita mungkin akan kalau Allah takdirkan saya ada masa kan, kerana kita ni banyak masa nak manfaatkan, saya ada banyak benda nak buat. Kan. Kalau kita ada rezeki kita buat lah. Kan, malam pun kita nak buat juga. Kan. Tengoklah masa kita. Terima kasih. Apa? Nula. Terima kasih Nula. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas doa anda, semoga doa tu kembali pada anda. InsyaAllah, itu hadis sahih. Kan, bila kita doakan orang, malaikat aminkan dan malaikat doakan yang sama kepada kita. Allah, untungnya orang bila dia banyak doakan orang. Allahu Akbar. Subhanallah. Kan? Subhanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua menjadi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu taala. Kejap. Lagi sakit mata kami tengok. Mana kita tengah? Ni kat TikTok ni dia lighting kat TikTok ni dia yang kecil hati tuan-tuan, bila saya masuk TikTok je cahaya iman datang. Memang TikTok. Sini nampak dia tak ada cahaya. Sini. Ni cahaya iman. Ya, TikTok tak sangat. Bila tertekan dia apa? Dia main apa?
Abrak ni. Nur Iman datang kuat gitu. Sirna Aman dia. Subhanallah. Share sikit lah bantu kita. And untuk TikTok yang baru ni mungkin last kali saya pakai TikTok ni masa saya kat Indonesia itu. Masa saya kena block juga kan, kena suspend juga kan kat Indonesia. Jadi kita pakai Paris Gallery. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Dan subhanallah. Tuan-tuan, kan, kita ambil selai kertas kan, ini motivasi diri lah. Ambil selai kertas, anda tulis apa amalan harian anda. Kalau anda dah memang tak perlukan kertas pun tak apa, anda bicara dengan diri anda, apakah amalan harian yang anda buat kan? Sebab ada orang dia buat sekejap tak buat. Ada orang dia lama tak buat, tu dia buat balik. Kita nak jadi orang yang jami' dan sami', biar sedikit tapi berpanjangan. Jadi senaraikan perkara-perkara anda buat. Lepas tu pecahkan ikut zon masa, zon waktu kan. Pecahkan dia. Jadi kamu akan tahu kan. Sebab tuan-tuan tahu tak, dengar baik pesan saya ni, dengar baik pesan Pak Riz ni. Okey, kita bangun pukul 4 pagi, pukul 4.30, pukul 5 pagi. Itu zon pertama. Bila kita bangun, zon pertama kita. So antara zon ke zon yang lain, saya anggap begini ya. Satu zon kita buat amalan, kita dihentikan sekejap dengan datangnya kan, kita berhenti di stesen solat subuh. Okey, daripada solat subuh sampai kedua, dia ada satu zon. Itu zon yang kedua. Zon tu ikut anda. Ni saya nak buat ni. Nanti saya akan kongsikan lebih detail masa saya jumpa anda semua. Kalau anda telah daftar di program 24 dan 12 ni, and seminar motivasi keluarga bersama Pak Riz pada 24 dan 12 di Setia City Convention Center. Tapi saya nak kongsi sedikit pada hari ini. And zon tu ikut anda. Tapi saya nak bagi gambaran begini. Satu zon daripada bangun awal. Sebab Nabi sebut masa Nabi sampai je di kota Madinah, Nabi sebut antara perkara yang paling positif untuk menjadikan kamu manusia yang terbaik di sisi Allah, menjadi manusia yang sentiasa dipandang Allah, menjadi manusia yang dia sentiasa di posisi Allah kasih dan sayang. Antaranya Nabi bersebut adalah kan, bangun tengah malam berqiyamul lail, bangun tengah malam beribadah pada Allah, berzikir pada Allah, lakukan solat. Kan tuan-tuan ni? Dan kita juga nak kena faham, satu orang yang belajar, dia ada kebijaksanaan. Sebab orang belajar, dia ada ilmu. Orang yang tak belajar, dia tak ada ilmu. Dia dengar saja, tapi dia tak belajar. Jadi konten setiap zon tadi tu akan menyebabkan dia untung tak banyak. Maksudnya dia untung tapi tak banyak. Kita nak untungnya banyak. Di akhirat kita benar-benar mengutip, menuai hasil. Kan? Ini benda penting. Ramai orang ambil mudah. Macam solat awal waktu bagus, tak sempat, boleh pertengahan waktu, tak jadi masalah. Solat tu tidak dianggap sebagai melewatkan solat. Ini orang belajar difahami kan. Dia berada di penghujung, tak jadi masalah. Dia bukan sengaja lewat-lewatkan. Dia ada urusan yang terlalu penting, yang tak dapat elak kan. Contohnya dia berada di mahkamah, perbicaraan kes tengah berjalan. Macam mana dia nak berhenti? Atau doktor yang sedang buat pembedahan. Boleh faham tak? Kan? Tapi orang yang bijak sana, dia tahu kat zon tu mana dia boleh untung banyak. Kat situlah dia pukul. Dengar baik. Lepas solat duha, bawa sampai zuhur. Itu satu zon lain. Di mana setiap zon ni sahabat-sahabat, kita nak masukkan apa amalan dia. Amalan apa dia? Sebab, dengar pesan Pak Riz baik, ini benda besar. Siapa nak ilmu ni? Orang yang kat Facebook dan juga kat YouTube kongsi perkataan nak. Tapi sahabat saya di TikTok tulis FYP. Jadi saya tahulah anda nak perkongsian ni. Penting. Sambil kalau ada soalan saya jawab. Saya tangguhkan dulu perkongsian saya ini. Nampak tak yang saya kongsi? Saya nak kongsi benda yang sangat-sangat besar. Cerita tentang zon ni. Saya selalu tak akan cerita benda-benda details, very particulars benda macam ni dalam live seperti ini. Selalu saya akan bagi masa seminar saya nanti. Tapi tak apa, saya nak share saja. Mudah-mudahan Allah terima ibadah saya yang kecil ni untuk membawa kebaikan kepada ramai orang. And ini benda besar tuan-tuan. Ramai orang ambil mudah. Benda besar. Percayalah, saya yakin 100% yang saya nak kongsi ni benda yang sangat besar. And dan saya tak nak anda kehilangan benda besar ni. Ada soalan? Ya. Benda dia kecil sikit dia, tapi besar impak dia.
Ya. pada TikTok Miss Rosemary. Maaf nak tanya soalan sikit. Pak Aris selalu buat perkongsian pasal apa je? Saya fokus pada kehidupan. Kan? Kehidupan. Kalau berkaitan dengan keluarga, hidup tak? Hidup. Kehidupan. Berkaitan dengan kerja, kehidupan. Nampak tak? Berkaitan dengan kawan, jiran, teman. Itu semua kehidupan. Jadi fokus utamanya, walaupun Syafiq selalu di penghujung dia akan cakap, saya ada kepakaran dalam bidang kekeluargaan. Tapi khususnya rumah paling besar adalah kehidupan. Pak Aris, saya ada masalah dengan jiran saya. Dia bukan keluarga kita. Nampak tak? Tapi dia adalah kehidupan kita. Jiran adalah kehidupan kita. Maka ia adalah sebahagian daripada perbincangan kita. Pak Aris, saya adik-beradik bergaduh pasal farain. Ada kaitan dengan kehidupan tak? Ada. Apa saja berkaitan dengan kehidupan. Kan? Pak Aris, saya ada rakan sepejabat. Tak habis-habis suka mengumpat. Macam mana saya nak mengelak rakan itu? Kehidupan tak? Dia bukan keluarga kita. Kalau saya fokus pada keluarga, saya tak boleh lari daripada anak, mak mentua, ipar duai. Jadi skop tu kecil. Nampak tak? So, perbincangan kita setiap hari ialah berkaitan dengan kehidupan. Dan kehidupan. Selagi saya mampu jawab, saya jawab. Di luar kemampuan saya, di luar ilmu saya, di luar kemahiran saya tak akan jawab. InsyaAllah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Banyak orang nak, banyak STPP. Satu lagi soalan, lepas tu saya pergi kepada tempat yang paling penting. Next, apa dia? Daripada Langkitan Singapura, kenapa anak-anak zaman sekarang boleh selamba maki ibu bapa tanpa rasa bersalah? Saya minta tolong pada sahabat-sahabat di YouTube dan juga Facebook, masuk ke saya punya TikTok nanti Pak Aris Motivasi. Dia masih hidup. Ini tak boleh buat live. Saya ada kongsikan satu kisah and warkah banduan akhir. Kisah tu menarik, tapi ada orang tak faham. Ada orang kata, apa ni Pak Aris? Mana ada mak bapak tu? Mak bapak ni ada syurga, ada neraka. Kena faham tu. Faham tak? Ibu ni makam dia tinggi, tapi kalau dia tak bijak, makam dia jadi rendah. Faham tak? Dia juga seorang wanita yang bergelar ibu. Pada waktu yang sama, pakaian yang sama tadi tu, dia juga seorang isteri. Dia boleh jadi seorang ibu yang baik, tapi menjadi seorang isteri yang derhaka pada suami. Habis game over. Nampak tak? Dia boleh menangkan anak dia. Dia boleh jadi seorang ibu yang baik pada anak-anak dia, tapi tidak menjadi seorang isteri yang baik pada suami dia. Habis. Nampak tak? Dia boleh jadi seorang isteri yang baik pada suami, tapi gagal menjadi seorang ibu pada anak-anaknya. Anak-anaknya buat maksiat, dia kena. Nampak tak? Jadi watak seorang wanita ni sangat penting. Satu pepatah Melayu kata apa? Jangan kau rendahkan seorang wanita kerana tangan menghayun buayan itu boleh goncang dunia. Nampak tak? Itu falsafah yang sangat dalam. Maka kita menjadikan sebagai satu perkara yang jangan sentuh wanita sebab dia hebat. Tak betul. Kita nak samakan wanita. Kita sayang wanita sebab wanita tu ibu kita. Wanita tu isteri kita. Wanita tu adik-adik kita. Wanita tu kakak kita. Wanita tu cikgu-cikgu kita. Kita sayang. Nampak tak? Wanita adalah sebahagian daripada hidup seorang lelaki. Kekuatan seorang lelaki dalam bahasa motivasinya, dalam bahasa tasawuf ni salah. Dalam bahasa motivasi, kekuatan di setiap kejayaan seorang lelaki ada wanita. Tapi dalam sisi tasawufnya, kejayaan seorang manusia itu kerana Allah. Allah, tak ada cara lain, tak ada jalan lain. Sebab tu ada orang, walaupun tak ada wanita sebelah dia, dia tetap berjaya. Kan? Seorang wanita, dia berjaya kerana ada lelaki di samping dia. Itu cerita Siti Khadijah. Itu cerita Nabi SAW. Tapi Siti Maryam tak ada lelaki. Sebagai seorang suami, lahir seorang Nabi. Nampak tak? Kan? Dari segi tasawufnya, kan, kejayaan seorang manusia itu kerana Allah SWT. Kita balik sekarang kepada perkara paling besar. Saya minta jasa baik anda dengar baik-baik pesan Pak Aris ni. Orang bodoh jahil ni nak cakap, mudah-mudahan dia jadi satu benda yang berbunga dalam hidup kita, memberi manfaat kehidupan kita, kekal harum, mewangi dalam kehidupan kita. Tuan-tuan dengar pesan Pak Aris baik-baik. Tuan-tuan, daripada subuh sampai ke subuh, 24 jam perjalanan hidup kita. Atau daripada tahajud sampai ke tahajud, itu 24 jam perjalanan hidup kita. Okey? Katakan kita bangun pukul 5 pagi. Hari ini kan masuk waktu subuh awal. Kadang-kadang kita pun macam risau je kan. Masih waktu subuh kan, sebab subuh habis 6.49, 6.51 macam tu kan, macam tu. Tapi aku tengok dah cerah tau, dah terang. Kan? Allah Akbar, tak tahulah kan. Jadi jangan lewat-lewat solat dah. Dengar pesan Pak Aris. Jadi katakan contoh kat zon mana yang kamu menjut betul-betul amalan? Kat zon mana kamu ada banyak masa, kamu boleh menjut betul-betul, kamu betul-betul gembat gila-gila buat amalan. Ada orang kata Pak Aris waktu tengah malam. Kita kongsi banyak benda sama tau. Tengah malam kita tengah fresh, baru bangun tidur fresh.
Sunnah bangun, mandi, fresh, buat tahajud. Tahajud, taubat. Okey, saya akan bagi satu formula, tapi anda kena dapatkan formula itu masa pergi program 24 dan 12 tu. Itu benda besar. Itu benda balik besar. Kalau anda tak buat benda ni, anda adalah orang yang rugi. Orang yang sangat rugi. Pak Ray, bagilah, saya tak sempat. Saya bagi sana dulu. Nanti saya kongsi selepas habis live. Selepas habis 24 dan 12. Saya akan bagi. Bagi mereka yang tak mampu nak pergi, ada 1001 kesulitan, saya akan bagi nanti. Tapi saya bagi dulu pada orang yang pergi 24 dan 12. Tapi ini saya nak bagi awal-awal. Tuan-tuan sedar. Bangun pagi buat tahajud. Bangun pagi buat solat taubat. Baca Quran. Buat zikir. Lepas tu ambil apa yang Allah pesan dalam kalam Allah. Apa Allah pesan dalam Quran. Kan? Ini satu benda yang kita boleh kongsi. Apa dia? Istighfar. Ini Allah sendiri bagi tahu. Istighfar ni letak duduknya sebelum laungan azan. Itu Allah bagi tahu dalam Quran. Maka kita buat. Itu orang bijak. Boleh tak Pak Ray saya letakkan istighfar selepas subuh? Boleh, tak ada masalah. Boleh tak saya istighfar sepanjang hari? Boleh, tak ada masalah. Tapi Allah dah bagi tahu, letak duduknya paling bagus ialah sebelum subuh. Sebelum subuh. Sam. Sam, kau pergi sekejap Sam kat tempat tu Sam. Tengok okey tak pallet dia. Kan lori ada. Ya, tapi takut lori pergi kan barang tak cantik. Kan dah pergi sana. Kalau kau pergi dulu, kalau okey kau call, dia turun on lah. Kan? Man boleh pakai kereta bawa budak-budak. Kau tak tahu tempat dia, tak pernah pergi Kau tanya Man, saya Man bagi kau location. Kau tak tahu tempat, kau dah pernah pergi? Bukan, dia tak buka lo kedai. Kat rumah taman ni, kan ada bot. Rumah taman ni, kau terus tegak. Kan, kedai dekat depan tu. Maksudnya tuition. Ni masuk dalam lorong pas malam, lorong tu. Kau tahu dalam bot tu? Ujung saya dalam bot kan. Kau datang pada CTM, kau datang pada Bagan Terbang kan. Terus jalan mati. Sampai jalan mati tu ada apa dia, kayu kat sini. Ada besi, Okey. Sahabat. Okey. Sebelum subuh, istighfar paling bagus. Istighfar bagus. Satu kita lepas tu itu satu. Lepas tu kunci besar istighfar. Ada orang buat astagfirullahalazim. Tapi sebenarnya ada satu istighfar paling power. Kalau kamu buat, lebih baik daripada istighfar yang kamu buat yang lain. Kan? Iaitu penghulu sekali istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Nampak tak? Itu adalah penghulu sekali istighfar. Contohnya. Itu yang kata orang bijak. Orang bijak ni bila dia ilmu, dia akan manfaatkan. Sebab markahnya berbeza-beza Allah bagi. Nampak tak? Kedudukan makam amalan tu berbeza-beza. Allahu Akbar. Kan? Jadi satu orang pergi Mekah, dia njut gila-gila buat amalan sebab pahalanya lagi besar. Berkali ganda. Ini saya nak kongsi satu benda yang besar. Dengar. Kalaulah kita buat amalan njut betul-betul sebelum subuh, buat pam. Lepas subuh kita buat, kita jaga apa? Sebelum subuh solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Oh, ini besar gila oi. Kalau Bill Gates tu kaya, orang buat amalan 2 rakaat sebelum subuh itu lebih kaya daripada Bill Gates. Bill Gates hanya kaya harta. Kita memiliki dunia dan seisi-isinya. Bawa sampai ke akhirat. Kekayaan Bill Gates, kalau tidak beriman pada Allah, matinya selesai. Tak ada apa-apa kekayaan boleh dibanggakan di akhirat. Tapi orang jaga solat, dan dia bawa sekali ba'datan qabdatan, kan? Dia jaga. Lepas tu dia pun faham, dia ada ilmu. Kat mana yang nak njut, kat mana 4 rakaat, kat mana 2 rakaat. Wah, ni semua ilmu, kan, yang menjadikan orang tu bijaksana dan dimanfaatkan. Dengar. Ini yang saya nak kongsi ni, Pak nak kongsi. Tuan-tuan, kamu jaga zon-zon ni kerana dengar. Sedia? Kerana salah satu daripada zon-zon itu ialah zon terakhir anda. Salah satu pada zon-zon kita dah buat teritori kita, wilayah-wilayah kita, zon kita. Salah satu pada zon itu ialah tempat perginya anda buat selama-lamanya. Jadi apa kau nak buat? Kau mohon pada Allah, mudah-mudahan di zon yang terbaik itu, itulah hari terakhir kita di tempat itu. Nampak tak? Setiap hari kita dah compilekan ikut zon kita. Dan daripada zuhur sampai kasar, biasanya orang punya semangat macam ni, merosot. Sebab dah penat dah letah, dah penat dah letih. Amalan dia kurang, amalan dia tak banyak.
Bayangkan kau mati di tempat itu. Orang balik kerja maghrib tak pergi surau. Dia penat dan letih. Kau mati tempat tu. Kau rasa? Maghrib sampai isyak dia tak pergi masjid, surau. Sebab dah letih. Engkau mati tempat tu. Kau rasa? Engkau nak mati tempat yang terbaik kan? Engkau orang semua, aku ni, kita semua ni, Pak Aris dan kamu semua nak mati di zon yang terbaik, betul kan? Pernah terfikir tak? Jadi kita nak kompilkan sekarang setiap zon adalah penting untuk kita. Setiap zon adalah penting, termasuk zon tidur. Zon tidur ni paling lama 8 jam, 5 jam, 4 jam. Satu orang yang betul-betul bijaksana, dia tak akan menjut waktu tidur lama. Sebab di luar waktu tidur, kamu boleh manage diri kamu untuk lakukan banyak perkara-perkara yang berfaedah, bermanfaat untuk akhirat kamu. Tidur dapat pahala tidur lah. Bersama dengan amalan sebelum tidur, adab tidur tadi. Kamu hantar 3 kul, kamu hantar ayatul kursi. Nampak tak? Kamu buat sunnah, bersihkan kibas tempat tidur, selawat, ambil wuduk, tutup aurat. Okey. Dan kamu mati di zon tersebut, kamu mati dalam keadaan orang beriman, sebab dalam keadaan berwuduk, dalam keadaan tutup aurat, dalam keadaan pengakhirannya bukan tengok handphone, pengakhirannya bukan tengok WhatsApp, bukan tengok TikTok, Facebook dan Instagram, maupun YouTube, tapi pengakhirannya, Sam, kalau okey, cantik, call lori angkat lah. Mana akan angkat budak-budak. Pengakhirannya di tempat yang terbaik kita nak. Faham ke faham tak sahabat? Ini benda besar. Bukan. Terima kasih. Wah, Zafran, lama tak jumpa kau. Kita lupa Zafran lah bila kita buat maulid. Ke Zafran tak perasan? Dia tak balik Melaka. Kan? Allah Akbar kan? Zafran ada masa datang jenguk kat madrasah. Kan? Zafran dah pernah sampai sini ke? Kat Bangai tu kegap dia datang. And kat zon mana kita meninggal? Faham tak? Faham ke faham tak sahabat? Bayangkan engkau nak tidur, engkau main TikTok. TikTok masih berfungsi, engkau dah lelap. Hari tu engkau meninggal. Engkau meninggal kat zon yang mana pengakhiran kau main TikTok. Kita nak meninggal di zon di mana kita tengah buat paling bagus. Memang setiap hari kat zon tu paling bagus. Kita nak meninggal kat situ, kita mohon pada Allah. Nampak tak? Satu ulama ingatkan kita, jaga setiap amalan kita dan biasakan amalan tu setiap hari, kerana kita akan meninggal di tempat yang kita biasa lakukan amalan kita. InsyaAllah. Satu, pernah dengar tak orang meninggal ketika main bola sepak? Orang meninggal tengah main futsal. Orang meninggal ketika tengah mancing. Orang meninggal tengah main badminton. And dia tak kira engkau imam ke ustaz ke apa. Orang meninggal ketika tengah menyanyi. Orang meninggal ketika nak pergi konsert, nak pergi pusat hiburan, nak pergi kan majlis. Orang meninggal tengah joget. Faham tak? Kita takut engkau dengar pesan Pak Aris ni. Ni kenapa ni? Okey, engkau ada, kita katakan ada 8 zon. Sebelum subuh satu zon. Masa subuh satu zon. Lepas subuh kan pergi ke zon satu zon. Lepas zuhur sampai ke asar satu zon. Lepas asar sampai maghrib satu zon. Antara maghrib sampai isyak satu zon. Antara isyak sampai tidur satu zon. Tidur sampai subuh satu zon. Katakan ada 8 ada 9 zon. Kau bayangkan ada zon kau lemah. Ada zon kau tak mantap amal ibadah. Kau sepanjang hidup ni kau tak ambil berat. Kau meninggal di zon yang kau lemah tu. Rugi tak? Sedangkan ada zon kau power. Ada zon, ada teritori, ada wilayah yang kau memang bagus, tapi kau tak meninggal di tempat tu. Kan satu kerugian. Allah Akbar. Nampak tak? Orang pergi Mekah kalau boleh nak meninggal kat Mekah. Majoriti macam tu. Tapi dia tak meninggal kat Mekah, dia meninggal kat Malaysia. Contoh. Tapi bayangkan dia tak meninggal kat Mekah, tapi roh ibadah dia kekal macam kat Mekah. Untung tak dia? Untung tak dia? Dia bawa roh ibadah dia masa Qiyamul Lail tu sepanjang masa. Untung tak dia kalau meninggal pada bila-bila masa? Untung tak dia? Walaupun dah asar, dia masih bawa semangat Qiyamul Lail dia waktu asar. Kau rasa boleh buat? Memang boleh buat. Sebab kita manage diri kita. Kalau kau boleh start engine, kau boleh pijak pedal,
untuk bawa kita gerak, engkau boleh tolak pintu untuk masuk pejabat dan tutup pintu keluar daripada pejabat. Engkau boleh berjalan ke hulu kilir, cari kedai makan terbaik, kedai makan sebagainya. Engkau boleh buat semua tu. Kenapa kau tak boleh buat untuk Allah? Untuk akhirat engkau? Satu, tak ada zon yang patut kita lemah. Kita all out gila-gila. Sebab itulah akhirnya, nanti kat 2014 kita belajar. Akhirnya, nadi kita berzikir. Akhirnya, darah mengalir tu berzikir. Akhirnya, junjung depan jantung, Allah, 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 Allah. Ini kena belajar. Dengan ceramah live macam ni tak boleh. Kena belajar. Siapa yang belajar tasawuf, pergi suluk, buat amalan zikir. Kalaupun tak pergi suluk tapi dia buat amalan dia zikir. Suluk tu sebab dia nak bersanad, dia nak sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Amalan zikir. Subhanallah. Ada soalan? Okey, jawab. Faham? Siapa faham, tulis faham. Tulis di YouTube, di TikTok, di Facebook, tulis perkataan faham. Dan kalau faham. Jadi ilmu besar pada hari ni yang saya kongsi, mudah-mudahan Allah terimalah amalan kecil kita ni. Setiap zon, kita tahu zon mana, Allah tahu kita akan meninggal kat mana. Sekarang kita nak, dan mudah-mudahan kita meninggal di zon yang terbaik kita, di ruang yang terbaik kita, di ruang yang kita ingat Allah. Faskuruni askurkum. Dan Allah kata apa? Siapa ingat aku, aku ingat dia. Kita nak meninggal di saat kita ingat Allah dan Allah ingat kita pada waktu itu. Allahu akbar. Kita nak meninggal di waktu di mana kita ingat Allah. Pam, kita hantar pada Allah. Pum ingatan kita. Ingatan tu bukan duduk termenung ingat Allah. Ingatan tu maknanya kita tengah buat amal kepada Allah. Kita tengah sujud pada dia. Kita tengah zikir pada dia. Kita sedang tinggalkan maksiat. Kita tengah buat ibadah apa untuk akhirat kita. Allahu akbar. Nampak tak? Masa tu lah Allah pam ambil. Ingat tak peristiwa UNICEF yang ustaz tu tengah bagi ceramah dia meninggal tu? Yusim, nampak tak? Itu zon terbaik dia. Tentulah menyampaikan ceramah, menyampaikan ilmu, menyampaikan kuliah agama, itu zon yang terbaik. Sebab orang menyampaikan ilmu tu, tinggi makam dia. Tinggi makam dia. Sebab tu orang yang bijak saja yang menyampaikan ilmu. Orang bodoh, keparat, bangsat saja yang sampaikan fitnah, sampaikan cerita orang. Sungguh tak bijak. Dan kita menghina orang, kutuk orang dalam ceramah kita cakap orang tu, tak cukup bijak lah, rugi lah. Sebab menyampaikan ilmu adalah perkara paling besar. Allahu akbar. Perkara paling besar. Kenapa? Kerana bila kamu sampai ke benda yang baik dan orang buat benda yang kamu sampaikan, setiap perbuatan orang tu kamu dapat manfaat. Itu dia kata passive income. Kamu dah meninggal tapi income masih berjalan. Kerana orang tu jumpa Allah kerana kata-kata engkau. Orang tu kenal sejadah kerana engkau yang ajar dia. Orang tu kenal Al-Quran, kenal setiap huruf dalam Iqra tu kerana engkau guru dia. Dan dia kekal belajar, dia kekal membaca. Sampai ke tahap dia boleh mengajar pula. Dia pula ada anak murid. Semua anak murid dia adalah anak murid engkau. Siapa manusia paling untung? Siapa manusia paling untung? Boleh. Dua permintaan saya bagi ni. Satu, saya kata kalau faham, tulis faham. Nombor dua, saya nak minta, tulis. Siapakah manusia paling beruntung? Siapakah manusia paling beruntung? Dia punya passive income tak pernah berhenti. Passive income tak pernah berhenti. Siapakah manusia paling beruntung? Siapa ada? Boleh jawab. Tulis. Siapakah manusia paling beruntung? Dia punya passive income tak pernah berhenti. Jalan berterusan. Apa saja dia dapat. Ada? Kita beri soalan. Yang memberi manfaat kepada orang betul, tapi siapa orang dia? Siapa orang tu? Orang yang paling beruntung, terima kasih yang jawab, alhamdulillah, bagus, best AP saya. Orang yang paling beruntung Rasulullah SAW. Setiap orang yang sembahyang ni, sebab datang daripada Nabi SAW. Sebab solat tadi datang daripada Nabi melalui peristiwa Isra Mi'raj. Direct daripada Allah. Siapa yang baca Quran? Nabi yang sampaikan melalui Jibril AS. Jadi siapa beruntung? Nabi paling beruntung. Kamu nak duduk di celah-celah keuntungan Nabi, sampaikan yang baik. Kamu juga dapat untung. Allahu akbar. Subhanallah. Sebab tu, ada tak sahabat-sahabat kita yang tu? Ada kat sini? Allahu akbar. Okey. Next.
Soalan. Daripada Uhti Sakina dekat platform X. Faris, di pejabat tempat saya bekerja, ada 2 orang sahabat saya ni berbalah sampai dah 2 tahun, masih tak berbaik-baik lagi. Kami dah cuba nak berbaikkan mereka berdua tapi masih belum nampak jalan. Masing-masing ada ego masing-masing. Susah jadi orang tengah ni. Nanti kita yang tak pasal-pasal bermasam muka pula dengan mereka berdua ni. Tak best tengok benda macam ni ada dalam suasana tempat kerja. Bantu Faris macam mana nak baikkan mereka berdua ni? Dia begini. Kan? Bila kita menjadi manusia pandai tapi tak bijaksana, itu yang berlaku. Bila kita menjadi manusia yang kaya tapi tak bijaksana, itu yang berlaku. Bila kita menjadi manusia yang ada pencapaian dalam hidup tapi tak bijaksana, itu yang berlaku. Bila kamu hidup dengan ego, dengan sombong, kamu hidupkan hati kamu yang kotor, itu yang berlaku. Satu ada orang, bukan kata kawan, puan, adik-beradik pun tak bertegur bertahun sampai meninggal. Sebab masing-masing bawa ego, masing-masing bawa sombong, masing-masing bawa dia yang lebih bagus daripada orang lain, dia lebih betul. Dan pakaian syurga adalah orang sentiasa merendah diri. Pakaian ahli syurga adalah orang ketika dia hidup, dia sentiasa merendah diri, memandang diri rendah, memandang tinggi pada makhluk. Manusia dimuliakan. Maksudnya begitu. Allahu Akbar. Bila kamu memandang diri kamu rendah, kamu tidak akan sama sekali membawa kemuliaan diri kepada perhubungan dengan orang lain. Masing-masing bermasalah, masing-masing ego, masing-masing rasa dia hebat. Memang orang yang bergaduh, dia tak kasi hilang apa-apa. Jari masih ada 10, masih ada kehidupan, tak hilang sesen pun duit dia. Pada pandangan dia, dari sudut syariat begitulah. Dari sudut makrifatnya, dia sudah hilang kasih sayang Allah. Dia dah kurang pandangan kasih sayang Allah. Dia dah mula tidak dapat pandangan Allah. Dia dah mula tak dapat keberkatan hidup. Dia dah mula tak dapat apa yang orang alim, orang baik dapat. Dia dah mula tak dapat. Bila kamu memutuskan silaturahim, bila kamu sudah tidak memandang orang lain dengan kasih sayang, kamu tak hidupkan apa yang Nabi hidupkan, rahmatan lil alamin, maka kamu adalah orang yang tidak akan dipandang oleh Allah SWT. Nampak tak apa Nabi kata bila sampai ke kota Madinah? Nabi kata, sambung silaturahim, bangunkan silaturahim, perkukuhkan silaturahim, bina silaturahim, suburkan silaturahim. Nabi sebut engkau selamba langgar. Nabi berjuang untuk bangunkan silaturahim. Kita selamba je. Nak syurga Allah, nak syafaat Nabi, tapi Nabi engkau tak nak ikut. Kau rasa macam mana? Hebat sangat ke engkau? Engkau rasa kawan-kawan baik engkau yang sebelah engkau boleh bagi syafaat ke? Engkau rasa engkau berbala dengan orang ni, engkau akan dapat syafaat Nabi ke? Engkau akan dapat kasih sayang Nabi ke? Engkau akan dapat mahabbah Nabi ke? Engkau akan dapat cinta Nabi ke? Engkau tinggalkan Nabi, lepas tu engkau minta daripada Nabi kasih sayang. Apa cerita? Orang yang kau tinggalkan tu, engkau berbala dengan orang ni, engkau tinggalkan kawan ni, kan? Engkau rasa dia akan bagi doa daripada engkau? Engkau pun tak pernah bagi doa daripada dia. Doa engkau pada dia, kan? Jadi, nampak tak? Dan bagi orang yang sedar perbalaan ini tidak menguntungkan, malah memberi kesan tak baik pada organisasi itu, industri itu, pejabat tu, maka apa nak buat? Kan? Anda gunakan apa yang Nabi tinggalkan pada kita. Apa dia? Ni dia. Ni dia. Anda doa, 1. 2, solat ajat. Suruhkan kawan semua buat solat ajat setiap hari. Minta Allah bagi dia hidayah. Dulu ni Allah bagi dia hidayah. 3, kaedah psikologi. Kan? Bos nombor 1 kena ada tanggungjawab. Bos besar-besar kena ada peranan. Kan? Buat projek yang menyebabkan dia 2 orang kena duduk satu tim. Kan? Dia kalau organisasi swasta dia senang sikit, kerajaan dia lain sikit. Kan? Allahu Akbar. Jadi orang yang sekitar, macam kita tak ada power, tak ada kuasa, tak ada kedudukan, memang agak sukar. Tapi kedudukan kita sebagai hamba Allah boleh doa. Tapi orang yang ada power, ada kedudukan, ada kuasa, boleh satukan mereka ni dengan konsep, kan? Dengan apa pendekatan? Dengan bagi projek mereka berdua, suka tak suka kena duduk sama, suka tak suka kena bincang. Contoh, kan? Allahu Akbar. Saya pernah buat seminar organisasi, kan, berkaitan perbalah-balahan ni, kan. Satu dewan menangis, tuan-tuan. Apa game dia? Inilah dia.
Tapi saya generate lah aktiviti yang menyebabkan semua orang rasa, ya Allah. Kan? Engkau rasa engkau benci orang, kau tak tahu. Baru ramai orang benci kau. Kan? Saya generatekan satu game yang menyebabkan nama kita orang sebut sebagai orang yang kita tak selesa. Baru kau sedar bahawa engkau asyik fikir diri kau tak suka orang, rupanya ada orang tak suka kau. Kan? Allahu Akbar. Subhanallah. Minta jasa baik kawan sekitar kita, kan, buat solat ajat setiap masa. Buat solat ajat, jangan berhenti. Buat solat ajat. Bagikan nama dua kawan tu pada saya. Kita buat solat ajat di madrasah. Mudah-mudahan Allah bagi dia hidayah. Siapa pernah terfikir? Kan? Putus. Syafiq? Mana? Gelombang dia tekan. Tak, lain. Dia macam. Bukan kau putus kan? Oh. Cepat lagi. Apa Sofi update? Bukan. Macam tu Pun kena selalu update. Ni tak update dah ni. Tak update. Siapa pernah terfikir anak Abu Jahal menjadi pejuang Islam? Sedangkan bapak dia, kan, sebangsat-bangsat manusia menentang Rasulullah. Siapa pernah terfikir pada waktu itulah kita ni tak payah fikir, memang dah diceritakan pada kita. Pada waktu itu, ketika Indon mengarahkan, kan, pembunuhan Sayyidina Hamzah, siapa dah terfikir Indon dapat hidayah? Ini kuasa Allah. Satu, kita doa yang baik. Kita doa yang baik. Siapa pun dah terfikir? Siapa boleh terfikir dalam istana Firaun ada orang beriman? Dan orang beriman tu pula adalah isteri Firaun, Asia. Dalam istana tu ada Nabi Musa. Nabi. Nampak tak? Allah aturkan cerita yang menutup setiap alasan yang kita nak bina. Tak ada alasan. Doa pun. Hidayah milik Allah. Usaha milik kita. Teruskan, insyaAllah. Next. Daripada platform F, Syam Alo. Pak Aris, adakah saya ini bodoh kerana selalu memaafkan walaupun berkali-kali disakiti? Engkau lah orang bijak. Engkau lah manusia sebijak-bijak manusia. Ialah memaafkan orang walaupun disakiti. Sebab kita sedang memburu bukan apa, kita sedang memburu reda Allah. Mudah-mudahan itu membuka ruang reda Allah kat atas kita. Orang yang hebat ni, orang bijaksana ni, dia sentiasa fikir Allah reda tak kat dia dengan buatan dia. Maka dia sentiasa buat perbuatan yang Allah reda. Maka Allah akan reda kepada orang yang sentiasa ikut perintah Allah. Kan? Subhanallah. Siapa orang bijak meninggalkan yang Allah larang, buat apa yang Allah suruh. Itulah ta'amuruna bil ma'ruf wa tanha'una 'anil munkar. Nampak? Itulah kuntum khairu umat yang terbaik. Nampak? Dia lakukan perkara yang Allah suruh dan tinggalkan perkara yang Allah larang. Kan? Allah larang kita, Nabi dah larang kita berbala, bercakaran, tidak tegur siapa. Tapi Nabi suruh kita sebarkan kebaikan, sebarkan persilaturahim, sebarkan persaudaraan, sebarkan ilmu yang bermanfaat. Nabi suruh. Dan anda sedang buat satu benda yang Nabi suruh. Kan? Anda memaafkan setiap orang. Lepas tu cakap pada Allah, wahai Allah, aku memaafkan orang menyakitkan hati aku. Aku mohon pada engkau, ya Allah, kalau engkau nampak perbuatan ini baik, maafkan aku, ya Allah, di atas perbuatan-perbuatan jahat aku, buruk aku, silap aku, salah aku. Ya Allah, tolonglah, ya Allah. Ada ramai orang yang mungkin aku berdosa pada mereka. Engkau berilah hidayah pada mereka untuk mereka memaafkan aku. Itu menjadi asbab, kan? Tawasul dengan perbuatan baik. Tawasul dengan perbuatan baik. Faham tak sahabat? Bertawasul dengan perbuatan baik. Allahu Akbar. Subhanallah. Kan? Subhanallah. Ya Allah, kalau kau nampak memaafkan orang itu satu amalan yang kau reda, amalan yang kau terima, tolong aku, ya Allah, agar mereka-mereka yang aku berdosa pada mereka, mereka memaafkan aku. Nampak tak? Ya Allah. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Di kesempatan, di ruang kecil ini, kan, saya nak mengajak anda, sahabat-sahabat, untuk hadir ke seminar motivasi kekeluargaan kehidupan, kan, 24 bulan 12 di Setia City Convention Center, di Setia Alam di Selangor. Kat center lah kita buat, kan. Allah Akbar. Kan? Rancangan dulu kita nak buat kat Melaka sebenarnya, kan, supaya orang datang lancung kat Melaka, kan, next year. Sebab Melaka tahun depan jadi
negeri tahun melawat Melaka. Kita buat program tu, insya-Allah. Supaya anda boleh datang Melaka. Melaka kaya dengan homestay, tak ada masalah. Kan? Tak ada masalah tempat tinggal. Tempat ini menarik. Soalan. Daripada telefon FFF, daripada Azlan Aisyah NQD. Tapi Pak Haris, saya bukan orang yang baik, banyak dosa, tapi saya cuba untuk melakukan perkara-perkara yang mengharapkan redha-Nya. Boleh ke? Manusia yang paling Allah sayang bukan ustaz, bukan ulama, bukan tuan guru. Manusia yang paling Allah sayang bukan orang yang solat zikir tak berhenti. Tapi manusia yang paling Allah sayang adalah pendosa yang mencari Allah setiap hari. Itu lebih mulia daripada seorang guru, seorang ustaz, seorang ulama yang tak pernah fikir dia salah, tak pernah terfikir dia berdosa. Nampak tak? Itu kata para wali Allah. Seorang pendosa yang sentiasa mencari Allah, memohon keampunan daripada Allah, itu lebih mulia daripada seorang guru, seorang habib yang tak pernah terfikir dia ada dosa, yang tak pernah terfikir dia buat salah, yang sekali fikir dia mulia. Nampak tak? Jadilah, maka kita semua adalah pendosa, maka wajib untuk kita cari Allah, kembali pada dia, sujud pada dia, banyakkan bertasbih, bertahmid, bertakbir, banyakkan berzikir, banyak mengingati Allah. InsyaAllah itulah manusia yang paling Allah sayang. Nampak tak? Kita bukan ulama, kita bukan ustaz. Nak dapat ustaz ni kena belajar, bukan seminggu dua, bertahun. Nak jadi ulama lagi lah dahsyat, menguasai pelbagai bidang ilmu agama. Tapi berita baik untuk kita semua, walaupun kita tidak berada kat level tu, kita masih lagi boleh mendapat tempat yang paling tinggi. Allahu Akbar. Dengan merendahkan diri kita mencari Allah, memaafkan orang, berjanji tidak mengulangi kesilapan kita. Ya ayyuhallazina amanu tubu ila wa taubatan nasuha. Allahu Akbar. Allah bagi tahu dalam Quran, wahai orang-orang beriman, bertaubatlah kamu dengan taubat nasuha. Sungguh-sungguh kita bertaubat, insya-Allah. Allah sayang pada orang yang kembali pada Allah. Berbeza dengan orang zikir, asyik menggeling kepala pada orang lain, asyik nak cerita hal orang, asyik mengata orang, pandang mulia diri sendiri. Tak ada tempat orang macam tu di sisi Allah. Walaupun zikirnya 10,000, walaupun Quran ni dihafal, walaupun solat yang tak tinggal, tapi dia anggap diri dia hebat, dia anggap diri dia mulia, dia anggap orang lain semua rendah, dia anggap diri orang semua pendosa. Dia tak pernah terasa dia berdosa dengan Allah, dia buat silap dengan Allah, tak pernah terasa bahawa dia buat salah dengan Allah, tak pernah terfikir bahawa dia tak memberi manfaat pada orang lain. Rugi dia. Allahu Akbar. Maka kembalilah kita pada Allah. Banyak buat solat taubat, banyak istighfar. InsyaAllah. Next. Allahumma salli ala Muhammad wa ala. Daripada Azza Umi di TikTok. Assalamualaikum Pak Haris. Macam mana kalau seorang ibu berpesan, kalau ibu mati jangan bagi tahu pada anak-anaknya? Ibu mengajuk mesti berbatas. Merajuk, kecil hati, teguris, bengang, dendam, itu semua bukan pakaian ahli syurga. Marah anak, jangan sampai kita rugi ke akhirat. Marah anak, jangan sampai kita jadi asbab anak dibakar dalam neraka. Marah anak, jangan sampai kita adalah orang yang buat Allah tidak pandang anak kita. Kita adalah ibu, kan? Tahu tak apa tu the meanings of IBU? Tahu tak IBU tu apa? Kan? Dia mesti ada ihsan. Dia adalah insan. Insan adalah kebergantungan daripada Allah mutlak. Maka setiap apa yang Allah tadikan, dia tahu ada manfaat, ada kebaikan, ada hikmah. Anak kita kurang ajar, tak beradab, anak kita buat kita kecil hati, cepat-cepat padam. Kalau anda sedang tulis satu perkara dari atas kertas, kalau salah, anda padam. Dan akan cuba sedaya upaya supaya apa yang anda padam tu tak memberi kesan kepada keseluruhan tulisan anda. Maafkan anak, tidak merugikan anda. Sebaliknya menjadikan anda lebih mulia di sisi Allah SWT. Maka itu membuka ruang hidayah Allah sampai pada anak tu. Mungkin dia ada orang yang akan dekat dengan anda, yang akan memandikan jenazah anda, yang akan menyemayangkan anda, yang akan menguruskan pengurusan jenazah anda, yang akan sentiasa hantar bekalan pada anda ketika anda seorang diri di alam barzah. Kita tak tahu.
Nampak tak Jadi jangan tinggalkan wasiat-wasiat pelik-pelik yang buat orang hidup serba salah. Kalau aku meninggal, kau semua jangan balik. Wasiat apa ni? Nabi ajar ke? Aku kalau meninggal, kan, aku haramkan, kan, kau semua jejak kaki ke sini. Jangan tinggalkan wasiat-wasiat. Jangan bawa kemarahan. Marah itu penyakit. Marah itu pakaian iblis. Dendam tu membuat Allah berpaling daripada kita. Allah tidak muliakan manusia. Antaranya ialah manusia yang berdendam. Allahu Akbar. Tak boleh memaafkan. Mohon hidayah pada orang tu. Kepada orang tu. InsyaAllah. Next. Dah lama ke baru masuk? Baru masuk ni. Okey, teruskan. Daripada soalan daripada Muslimah Penyayang. Ya. Ya, Muslimah Penyayang. Okay. Pak Riz, kalau kita tegur seseorang itu, jangan selalu dengar lagu-lagu, maka orang tu marah-marah. Kau saja yang ingat mati. Kalau kau saja yang banyak amal. Aku ni jahat, tak takut mati. Masya Allah, apakah cara teguran itu salah atau macam mana? Sekarang ni saya tak tegur dah, hanya mampu berdoa aja. Dia macam ni puan. Dakwah juga ada teknik. Dakwah juga ada kaedah. Dakwah juga ada metod. Jangan sampai kita dakwah pada orang, kita niat nak dakwah dia, tapi dia makin jauh dengan Allah. Apa fungsi dakwah tadi tu? Dakwah nak bawa orang dekat dengan Allah. Dakwah tu nak buat orang kembali pada Allah. Tapi kenapa bila kamu dakwah orang tu jauh pada Allah? Nampak? Teknik, kaedah, metod, strategi, pendekatan, plan kita tak kena. And itu satu bila nak dakwah. Contoh kita ambil pendekatan Nabi Allah Musa. Nabi Musa nak dakwah pada Firaun, dia menghadap Allah dulu. Kita ni mengadu tak pada Allah? Kita minta tak bantuan Allah? Atau kita terus pergi je dakwah pada dia? Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa lu khadatan min lisani yafqahu qawli. Amalkan doa tu. Itu ayat Quran. Amalkan doa tu. Itu adalah ayat yang Allah bagi kepada Nabi Musa alaihissalam ketika dia nak bertemu dengan Firaun. Nampak tak sahabat-sahabat? Jadi bila kita nak dakwah pada orang ni, kita mesti minta bantuan Allah. Jangan pergi kan nasihat macam tu je, minta bantuan Allah. Orang yang jauh dengan Allah memang dia akan kata macam-macam. Orang yang jauh dengan Allah memang dia kata-kata dia and seakan-akan dia tak heran pun nasihat kita. Kita jangan termasuk dalam kata-kata dia. Dia bicara tu sebab dia jauh dengan Allah. Takkan kita nak kecil hati dengan kata-kata dia. Ini menyebabkan dia tidak akan ada orang ingatkan dia lagi. Allahu Akbar. Nampak tak? Jadi kita terus ingatkan dia dalam bahasa kita yang mudah. Bahasa mudah macam mana? Pertama, akhlak. Dakwah tak semestinya bercakap. Dakwah tak semestinya berkata. Kamu tunjukkan akhlak yang paling baik. Kamu menjadi seorang kawan yang penyayang. Kamu menjadi seorang kawan yang memahami. Kamu menjadi seorang kawan yang sentiasa memotivasikan. Kamu adalah seorang kawan yang ada di sebelah kawan anda ketika dia jatuh. Di saat orang lain hilang. Di saat-saat itulah kamu tunjukkan akhlak yang baik. Maka akhlak yang baik itu akan membeli hati dia. Kan saya kata awal tadi, orang Melayu ni satu bangsa yang mudah dibeli hati dia. Kalau takkan orang lain ada tanah kat tanah kita. Sebab kita adalah orang yang paling mulia dari sudut memberi. Sampai kita beri-beri, kita satu pun tak ada kat tangan. Memang betul mulia kita ni. Beri, rupa dalam poket dah tak ada apa nak beri ni. Pun masih senyum. Masih lagi berkasih sayang. Itulah bangsa Melayu. Hebat. Maka tak menghairankan ada segelintir ulama mentakrif, mengaris pandukan hadis Nabi mengatakan bahawa manusia di akhir zaman yang akan bersama Imam Mahdi adalah orang Melayu. Wallahu alam. Ada yang tak setuju, ada setuju. And kita tak perlulah terbabit dalam perkara ini, tapi nak bagi tahu, orang Melayu ni memang mulia. Sangat mulia. Sangat baik. Allahu Akbar. Subhanallah. Jadi bila kita dakwah kat orang ni, kita bawa dakwah dengan cara akhlak yang baik. Tunjukkan akhlak yang baik. Tunjukkan sifat baik kita. Dan orang yang buat dosa ni, dia sebenarnya di hati kecil dia nak berubah, tapi dia tak cukup kuat. Di hati kecil dia nak berubah, tapi dia ada ego. Dia nak berubah, tapi dia selesa dengan kehidupan maksiat dia. Takkan kita nak biarkan dia kena bakar kat akhirat besok, kan? Maka kita cuba selai upaya selamatkan dia. Kan? Akhlak kita, doa tu kena buat terus jalan doa kita. Allahu Akbar. Kan? Doa kena jalan. Jangan putus doakan dia. Tunjukkan akhlak yang terbaik walaupun dia buang kita, walaupun dia hina kita, walaupun dia kutuk kita. Jangan give up. Sebab orang yang sedang buat maksiat,
hatama wa ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawa wa lahum azabun azim. Kita takut Allah tutup hati dia, Allah tutup penerangan dia. Ini yang kita takut. Bila hatama wa ala qulubihim, Allah tutup hati dia, habis. Takkan sampai hidayah Allah. Kita takut macam tu tuan-tuan. Maka kita minta bantuan Allah. Ya Allah, bagilah dia hidayah. Ya Allah, bagi dia petunjuk. Saya percaya tu. Dan sebesar mana pun dosa kita, kalau terfikir tentang Allah, insya-Allah, itulah permulaan kepada satu perjalanan penuh keindahan. Ingat baik-baik. Berapa ramai orang yang asalnya dulu pelacur, yang asalnya dulu pembunuh, yang asalnya dulu pemaksiat, hari ini dia adalah orang yang Allah sedang muliakan. Di alam barzah melihat syurga yang sangat luas, seluas mata memandang, sangat cantik, sebagai motivasi untuk dia yang sedang berada di alam barzah. Berapa ramai ulama, ustaz hidup dengan sombong, dengan angkuh. Tuan-tuan guru hidup dengan penuh dengan kesombongan. Orang yang ada ilmu, belajar tinggi, tapi sentiasa memandingkan diri dia dengan orang. Sentiasa mengatakan ana, saya. Langsung tak sebut Rasulullah, langsung tak bagi tahu orang tentang Rasulullah, tak buat orang ikut Rasulullah, dia nak orang ikut dia. Maka orang ni adalah orang yang sangat rugi di akhirat. Malah Allah dah tunjukkan dia tempat yang dia akan pergi, kan, di akhirat nanti. Allahu Akbar. Jadi jangan pernah sama sekali rasa tak ada peluang nak berubah. Jangan pernah sama sekali terfikir Allah ni tak bagi kita peluang. Ada tuan-tuan. Kalau anda adalah ahli maksiat yang sedang berada di dalam saya, nampak tak betapa kasih dan sayangnya Allah ke atas anda? Allah bagi anda peluang untuk dengar satu yang baik pada pagi ini. Allah bagi anda peluang untuk bersama dengan sesuatu yang baik pada saat ini. Nampak tak? Bukankah itu tanda kasih sayang Allah? Kenapa Allah bagi anda satu kekuatan untuk anda kekal dalam live ini? Ada 1001 live tengah berlangsung sekarang ni. Yang tengah nongging, yang tengah pakai spender, yang tengah pakai berah, yang tengah mengumpat, yang cerita pasal politik, yang cerita tentang orang, yang cerita tentang masa lepas orang, yang sedang syok bercerita hal orang, yang cerita pasal ekonomi, yang cerita tentang benda-benda ngarut. Tapi kenapa Allah takdirkan anda berada kat live ni? Bukan kerja awak, kerja Allah. Allah pilih anda untuk bersama pada pagi ini. Kenapa? Sebab Allah masih bagi kita peluang dan peluang dan peluang. Jangan sampai hilang peluang tu. Hatta mawahu ala qulubihim. Allahu Akbar. Subhanallah. Next. Soalan daripada platform Y. Assalamualaikum Pak Haris. Daripada Puan Siti Khadijah. Assalamualaikum Pak Haris. Macam mana kita nak buang rasa cinta dunia? Nabi bagi tahu kan dalam hadis sahih. Kan? Nabi kata apa? Kita ni ramai, tapi ibarat bui lautan. Sahabat terperanjat pada waktu itu. Bahkan lebih ramai daripada apa yang Nabi ada pada waktu itu. Sahabat terperanjat tau. Sebab dengan kekuatan Islam pada waktu itu, mereka tak pernah terfikir bahawa Islam itu jadi lemah suatu hari nanti. Dan Islam telah melalui satu perjalanan yang sangat panjang. Kita kuat, kemudian lemah, naik balik, jatuh balik, naik balik, jatuh balik. Nampak tak? Kita pernah menguasai dunia. Di zaman Osmaniyah, kita pernah menjadi lambang kebanggaan di zaman Abbasiyah. Di zaman sebelum itu Osmaniyah. Kemudian jatuh kerana pemerintah-pemerintahnya jauh pada Allah. Kerana kita tinggalkan agama. Kerana kita terlalu mencintai dunia. Sedangkan mereka pernah dengar hadis Nabi. Dua perkara ini menyebabkan musuh hilang gerun pada kita. Kenapa Israel gerun pada pejuang-pejuang yang Hamas? Kenapa Israel gerun dengan Brigade Al-Qassam? Tapi kalau sebut Malaysia, dia taklah risau sangat. Tapi kalau sebut Brigade Al-Qassam, sebut Hamas, kenapa dia gerun? Sebab mereka ni tak sama macam kita. Kita ni kata Nabi apa dia? Cintakan dunia, takut mati. Mereka takut mati tak Brigade Al-Qassam? Takut mati tak? Mereka tahu dengan serangan itu akan menghadirkan kemarahan pada Israel, menghamburkan lebih banyak bom ke bumi Gaza. Mereka tak peduli dengan bom. Mereka tak takut mati. Mereka rela mati. Nampak tak? Allahu Akbar. Mereka sedikit pun tak gentar tentang berita kematian yang menghampiri mereka. Malah mereka mengalu-alukan kedatangan kematian. Kerana itu yang mereka nak. Syuhada, syahid di medan perang. Nampak tak? Kenapa kita lemah kat tanah kita sendiri? Kenapa orang Melayu berbalah di tanah kita? Kenapa kita bersengketa?
Kenapa kita gagal mentadbir dengan baik? Kenapa orang Melayu berdikit makan rasuah pecah mana? Kenapa kes mahkamah orang Melayu saja? Kenapa kes-kes rumah tangga bercerai-berai? Setiap 1 minit penceraian berlaku, bukan setiap 1 jam. Setiap minit berlaku penceraian setiap hari di Malaysia. Kenapa itu berlaku? Kerana kita cintakan dunia. Kita lebih banyak pegang handphone daripada Quran. Maknanya kita cintakan dunia. Tak banyak orang pegang handphone baca Quran. Tak ramai orang pegang handphone buka kuliah-kuliah. Kita lebih banyak masa pergi pasar raya, pergi bazar, pergi pasar daripada pergi masjid. Kita boleh duduk kat pejabat 8 jam tapi tak mampu duduk 15 minit di masjid. Kita boleh hadir mesyuarat 3 jam tapi tak boleh dengar kuliah setengah jam. Tidakkah itu gambaran kepada apa yang Nabi kata, cintakan dunia? Dan jangan kau sebut mati. Kau ni sebut mati-mati. Weh, selisih malaikat 44 dah. Aku pun tak tahu pepatah Melayu tu selisih malaikat 44 tu datang mana. Kenapa tak ambil 45? Kenapa tak ambil malaikat 46? Malaikat ni ada trilion lebih pada tu. Kalau kamu rasa pasir di pantai itu banyak, lagi banyak malaikat. Allahu Akbar. Subhanallah. Faham ke faham? Jadi jangan sama sekali lah kita rasa peluang untuk berubah jadi dah terhenti. Tak. Peluang sentiasa ingat Allah. Allah. Paling tidak duduk-duduk ingat Allah. Sebut Allah. Mudah-mudahan dia lekat sikit. InsyaAllah. Lama-lama dia akan menguasai hati kita. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Next. Daripada platform F, Abirah Ashikin. Assalamualaikum Pak Haris. Saya nak tanya, sekiranya kita bangun terlambat, subuh dah habis, sedangkan tak pernah tinggal sunat subuh, adakah kena solat subuh dulu, lepas tu kita ganti solat sunat subuh yang tertinggal? Macam mana tu Pak Haris? Ambil fardu dulu. Subuh tu lebih besar daripada solat sunat. And fardu tuntutan. Maka katakan bangun-bangun dah pukul 7.40. Waktu subuh dah habis. Bangun terus buat solat fardu subuh 2 rakaat, kemudian baru buat solat sunat subuh 2 rakaat, sebab nak mengambil dengan kedudukan solat sunat tu yang besar. Itu yang saya belajar, wallahu alam. Itu yang saya belajar. Maka solat subuh dulu 2 rakaat. Solat subuh dulu 2 rakaat itu fardu, kemudian habis assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, terus bangkit buat solat sunat 2 rakaat. Solat sunat 2 rakaat insya-Allah. Wallahu alam. Next. Daripada TikTok Puan Nabila, Pak Haris, macam mana nak yakinkan seorang rakan pejabat yang suka cakap dan yakinkan orang yang bumi ni flat? Puan, macam ni Puan. Terlalu banyak teori, terlalu banyak pendapat, terlalu banyak bicara. Boleh tak kita bicara lebih besar tentang akhirat kita? Bumi flat ke, lonjong ke, bulat ke, tidak akan memberi impak besar dalam kehidupan kita. Tak perlu Puan, tak perlu berdebat untuk benda-benda yang boleh merosakkan iman kita. Kenapa merosak iman kita? Sebab kita akan jadi marah, kita akan jadi bengang, kita akan rasa tertekan, kita akan cerita pasal dia kat belakang, dah mengumpat, dah dosa besar. Nampak? Tak payah cerita dah, buang masa. Tak payah. Kan baik kita cerita tentang kehidupan akhirat kita, tentang perjalanan kita selepas ni. Kita kongsi macam mana aku nak buat anak aku jaga solat, macam mana aku nak buat supaya anak-anak aku minat untuk baca Quran, macam mana aku nak kita borak macam tu lagi bagus daripada kita bercakap benda-benda yang tidak menambah nilai hidup kita di akhirat besok. Wallahu alam. Next. Tak perlu yakinkan dia flat tak flat, kamu nanti flat kan. Daripada platform F, Farah Diana. Salam Pak Haris dan tim. Saya mohon jasa baik madrasah buat solat hajat untuk saya disembuhkan penyakit saraf kritikal saya. Nama saya Farah Diana binti Muhammad. Farah kan, tanya doktor tak boleh baik. Tanya doktor, biasa orang sakit saraf ni tak boleh baik. Orang kanser tak boleh baik. Kita dah tanya Allah tak? Apa Nabi pesan? Mati je tak ada ubat, lain semua ada ubat. Bagus, tahniah. Anda bawa nama anda, bagi nama anda pada madrasah-madrasah yang anda kenal. Kita buat solat hajat untuk anda insya-Allah. Itu satu kaedah. Usaha jangan berhenti. InsyaAllah, usaha jangan berhenti. Pagi-pagi, amalkan bangun pagi,
mandi. Pagi-pagi bangun pagi mandi. Ya Allah, mudah-mudahan dengan air yang membasahi tubuh aku ini, kan, jatuhnya bersama dengan kesakitan aku, jatuhnya bersama dengan segala dosa-dosa aku, jatuhnya bersama dengan segala kekotoran hati aku. Doa macam tu insya-Allah. Bila ambil wuduk, betul-betul ambil wuduk. Buat ambil wuduk tu sungguh-sungguh dengan hati. Ambil betul-betul buat. Kan? Bagi tahu, ya Allah, mudah-mudahan wuduk ini dapat menjatuhkan semua kekotoran daripada dosa-dosa aku hinggalah kepada sakit-sakitnya aku sedang lalui, sama ada aku sedar atau tidak. Niat, insya-Allah. Insya-Allah. Mudah-mudahan anda sihat, Farah. Allah keluarkan anda daripada segala kesulitan. InsyaAllah. Next. Kepada Hanino di TikTok, Pak Aris, boleh ke suami tak ada bertegur siapa selama seminggu? Kita tegur. Dia tak nak tegur, biarkan. Kita kena tegur. Jangan dia tak tegur, kita buat tak tahu. Kita berdosa besar. Berdosa besar. Kita dengan suami akaun berbeza. Suami dengan kita akaun sama dengan kita dengan suami. Dia tak tegur, kita tegur. Bang makan bang. Dia tak jawab, tak apa. Bang, apa ni, saya keluar dulu bang. Bang, saya pergi kerja dulu bang. Bang, saya masak bang. Bang ni, dia buat tak tahu je. Biarkan. Tugas kita jalan. Faham? Wallahu a'lam. Next. Saya tak faham lah kenapa kita tak nak bertegur-tegur ni. Kan, pening kepala lah. Next. Daripada dedaunan di platform F, boleh tak saya gunakan handphone di YouTube untuk mainkan video solat taubat dan saya ikut dalam video kerana saya tak tahu sembahyang tapi saya nak berubah dan taubat insya-Allah. Boleh. Peringkat awal boleh. Boleh. Buka solat taubat, ikut je, boleh. Allah tahu. Satu antara amalan yang paling besar ialah solat. Solat ni walaupun tak kerti, buat je, insya-Allah Allah terima. Pada waktu sama belajar puan sahabat-sahabat belajar, insya-Allah Allah terima, insya-Allah. Yakin kat Allah saja. Kita budak-budak dulu, kita pun macam tu kan. Tak apa. Biar kita mati dalam keadaan berusaha untuk jadi baik daripada kita mati dengan berfikir kita baik, rugi. Buat puan, buat insya-Allah. Insya-Allah, insya-Allah. Kalau ada rezeki datang pergi program saya. Nanti kan dalam pertemuan tu nanti kita doa, semua ambil kesempatan atas sebab dalam dewan tu ada orang yang Allah uji dan dia sabar. Kau tahu tak siapa orang tu? Allah uji dengan suami yang macam haprak. Suami kau kena blok pula kat Facebook. Perkataan-perkataan macam ni tak boleh. Dia TikTok ni. Dia macam Melayu, lebih kalam Melayu hari ni. TikTok ni. Kan? Macam Melayu pula dia. Kan? Ada orang perempuan dia datang program saya, program Pak Aris. Dia ni suami maki, suami kahak, ludah, tetap disabar. Kau bayangkan di doa. Hari itu di doa. Kita nak ambil keberkatan. Ya Allah, dalam dewan ini andainya ada orang yang kau muliakan. Dalam dewan ini ada orang yang amalannya menjadi kecemburuan kepada penduduk langit. Disebut-sebut di langit. Kita tahu kan dalam dewan ini, wallahu alam. Ya Allah, kalau adalah orang macam tu, ya Allah, pandanglah kami, tolonglah kami. Ya Allah, dengan keberkatan orang dalam dewan ini, ya Allah, selamatkan iman kami. Kita nak macam ini yang kita nak buat 24/12. Datang, tolong datang. Allah Akbar. Bila Allah dah sayang, susah jadi senang. Bila Allah dah sayang, sulit jadi mudah. Bila Allah dah sayang, yang rasa macam takkan mungkinlah aku berubah, confirm berubah. Bila Allah dah sayang. Bila Allah dah sayang, busuk jadi wangi. Bila Allah tak pandang, manusia wangi, Allah tak muliakan kau. Bila Allah dah tak pandang, kan? Subhanallah, besar mana pun nama kau, kecil di sisi Allah, tak ada apa-apa. Bila Allah dah pandang, Allah dah muliakan, Allah dah sayang, subhanallah, tak ada siapa kenal kau, tapi penduduk langit memuji-muji kau. Antaranya apa? Uwais Al-Qarni. Apa Nabi kata pada Umar? Wahai Umar, kau jumpa lelaki ni, tandanya seperti ini, engkau minta dia istighfar untuk engkau. Umar bukan tentang orang tau. Sahabat-sahabat yang confirm syurga. Tapi Umar tak buruk sangka, tidak pernah merendahkan orang lain. Sebaliknya, tertanya-tanya, kan, mesti orang ni hebat. Maka bila Umar terjumpa je, satu ketika di Mekah, Umar kata, kan, Nabi sebut nama engkau, doakan kami. Hebat.
Nampak tak? Siapa Uwais Al-Qarni tu? Dia bukan sahabat Nabi, tapi hidup di zaman Nabi. Kenapa dia bukan sahabat Nabi? Sebab dia tidak berpeluang bertemu dengan Nabi. Walaupun satu ketika dia pernah keluar rumah dengan minta izin mak dia untuk bertemu dengan Nabi. Tiba saja di rumah Nabi, Siti Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, Nabi safar, Nabi keluar, Nabi tak ada rumah. Maka Uwais Al-Qarni, dia tidak menunggu kepulangan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab dia telah berjanji dengan mak dia untuk pulang secepatnya mungkin. Maka dia bergegas balik tanpa sempat bertemu dengan Nabi. Hebat kedudukan Uwais Al-Qarni. Level seperti sahabat, tapi bukan sahabat. Letak duduknya dipuji oleh penduduk langit, sedangkan ada sahabat pun tak dapat. Ada sahabat jumpa Nabi, duduk dengan Nabi, tapi tak dapat kedudukan macam Uwais Al-Qarni. Maka itu berita baik bagi kita. Apa dia tuan-tuan? Kita juga boleh dapat kedudukan seperti itu kalau kita manfaatkan peluang yang ada. Mak bapak sakit, jaga. Mak bapak susah, bantu. Mak bapak perlukan sesuatu, tolong. Jangan berkira. Kawan kau bukan main belanja. Kawan-kawan bukan main kau payung. Mak bapak engkau, kau pinggirkan. Allahu Akbar, sedih ya. Kan? Dunia hari zaman. Allahu Akbar. Teruk kita ni. Next. Daripada Nur Huda Zayuda di TikTok. Assalamualaikum Pak Haris. Boleh ke anak panggil ibunya dengan panggilan syurga? Macam mana? Maknanya syurga. Syurga? Kenapa? Panggilan tu biar bermanfaat. Sebab panggilan tu nanti akan dipanggil di akhirat besok. Kan? Itu nama Allah bagi pada syurga tu. Syurga ada banyak nama. Kan, panggillah mak dengan panggilan yang akan buat panggilan tu kita akan ingat sampai bila-bila. Lekat, sebab dia ada hadis tu. Seorang lelaki mempertikaikan kepada Nabi. Lelaki ni seorang ayah pertikai kepada Nabi, dia tak jaga aku dengan baik. Lelaki tu balas balik, anak dia balas balik. Anak dia kata, ya Rasulullah, dia ni bagi aku nama yang buruk, dan dia tak pernah bagi aku kasih sayang. Dan dia juga berkahwin dengan orang yang tidak beriman, yang tidak menjaga hubungan dengan Allah. Nampak? Itu depan Nabi tu. Besok di hadapan Allah lagi dahsyat. Dan satu mak bapak kena jaga. Dan panggilan dengan panggilan yang umi, ibu. Panggilan-panggilan yang memberi impak, yang mendekatkan kita dengan anak kita. Sebab panggilan tu, dia ada chemistry dia tersendiri. Kan? Wallahu alam. Dan next. Daripada platform F Hayati Yati, bagaimana caranya untuk kita mengajak seseorang itu solat? Kita kena jaga solat. Kita kena tunjukkan akhlak yang terbaik. Kita kena jadi orang yang terbaik di sisi dia. Kita kena buat sesuatu yang boleh beli hati dia. Sebab nak buat orang solat itu bukan perkara senang. Tapi yang senang tinggalkan orang solat. Yang senang berkata tentang dia pada orang lain, sedangkan kita tak buat apa-apa untuk bantu dia. Kan? Jadi benda yang paling susah dakwah. Kan? Nampak tak? D itu doa. A itu akhlak. Tunjukkan akhlak yang baik. K kerja. Anda kena buat kerja. Kan? Sebab nak selamatkan iman orang kena buat kerja. Kan? Subhanallah. Okey, insyaAllah. Ada banyak benda nak bincang, tapi saya kesentuhkan masa, bagi saya sikit ruang untuk siapkan diri. Sebab lepas Zuhur saya ada satu pertemuan yang sangat penting tentang madrasah saya dan sebagainya. InsyaAllah. Dan saya doakan anda semua terbaik di sisi Allah SWT, dipermudahkan segala urusan. Semoga Allah bagi kita panduan di saat kita dalam keadaan kebuntuan. Mudah-mudahan kita faham dan hidup dengan keyakinan bahawa Allah sentiasa bersama kita. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Allahu Akbar. Semoga kita mampu lahirkan anak-anak yang soleh, anak yang baik. Rabbi habli minas solihin. Dan doa Nabi Allah Ibrahim. Subhanallah. Semoga kita dapat keturunan yang jaga solat. Allahu Akbar. Subhanallah. Dan jangan lupa tuan-tuan, daftarkan diri anda. Macam usaha dakwah saya lah, tak pernah berhenti setiap kali buat live. 24 dan 12 di Setia City Convention Center. Siapa-siapa ada masalah kewangan, ada masalah kesulitan, bagi tahu kita. Program ni nilainya hanya RM50 seorang. Tapi kalau anda benar-benar nak pergi tapi ada kesulitan kewangan, bagi tahu, kita akan mudahkan anda, insya-Allah. Sebab saya percaya, siapa-siapa memudahkan orang, ni hadis, siapa-siapa memudahkan orang, Allah akan mudah hidup dia. Siapa-siapa yang tolong orang,
Allah sendiri akan tolong orang ni. InsyaAllah. InsyaAllah. Dan mudah-mudahan perkongsian saya pada 24/12 tu akan memudahkan perjalanan orang, menjadi sebab orang dekat dengan Allah SWT, akan menyelamatkan iman orang. Dan jangan rasa malu, ragu untuk minta kita bantu kan tuan-tuan. Kadang-kadang bila kita kejar balik orang tak balas kan. Dia kata begini. Dalam live bila kita kejar orang tak sahut. Dan ada orang saya kata dia ada masalah. Saya dulu ada seorang follower saya. Dia bercerai dengan suami dia, kemudian dia jadi seorang pelacur. Saya kata datanglah tempat saya bagi kerja. Kemudian dia mungkin malulah, kan? Kadang-kadang saya tak nak kita kekal dengan kehidupan yang sama. Sedangkan Allah telah bagi anda satu platform, satu ruang, satu zone yang sangat menarik bila kita dah kenal satu sama lain, insya-Allah. Okey, saya izinkan saya undur diri. Jangan lupa untuk daftarkan diri anda di program di City Convention Center 24/12. Saya juga ada kambing dan berpuluh-puluh ekor kambing kita ada. Anda boleh beli kambing kita untuk bantu ekonomi madrasah, sama ada dalam bentuk yang dah diproses atau nak beli dalam bentuk kekar, majlis kerja kahwin, atau kenalkan kawan kan, boleh sebar-sebarkan maklumat ni. Kita boleh bagi anda pamphlet juga. Nombor 3, kita dah buka seluasnya ruang untuk anda mendaftarkan diri anak anda ke madrasah ini. Datang dulu sesi interview kan. Kalau anda lepas tak susah, dan kita akan tawarkan belajar di madrasah ini. Dan Pak Aris, apa menariknya madrasah ni? Kita bangunkan anda berjuang dunia dan akhirat. Anak-anak madrasah ni bukan belajar kitab saja, bukan belajar Quran saja, mereka juga ada ilmu persilatan. Dia belajar ilmu silat. Tapi saya rahsiakan ilmu ni. Dan sebab susah nak cari ilmu persilatan yang tengah belajar di madrasah saya ni tempat lain. Ini kan, dulu saya belajar buah pukul, belajar perang kan. Jadi kita terapkan pada pelajar, berperang bukan nak bantai orang, berperang dengan nafsu sendiri kan. Kat luar sana cabaran dia besar. Jadi bagaimana Quran yang ada dalam dada kita boleh jadikan sebagai satu sumber kekuatan untuk berperang dalam kehidupan yang lebih dahsyat. Dan boleh daftarkan anak-anak ke madrasah ni. Dan yang menarik juga, kita kalau nak belajar, nak sambung belajar, kita sediakan pembiayaan untuk belajar ke Yaman. Kita ada juga kita ada kitab di Indonesia, cawangan kita di Indonesia, dan anda boleh sambung sana, insya-Allah. Saya undur diri. Terima kasih semua, jaga diri baik. Saya serah pada Syafiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Okey, Alhamdulillah kita telah pun sampai ke penghujung live bersama dengan Pak Aris. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan kerana sudi meminjamkan masa anda untuk sama-sama kita mendengarkan perkongsian yang menarik daripada Pak Aris. Alhamdulillah. InsyaAllah mudah-mudahan dapatlah kita buat catatan dan dapatlah kita praktikkan dalam kehidupan kita, keluarga kita, insya-Allah sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, untuk tuan-tuan dan puan, Pak Aris bersedia langsung hampir setiap hari daripada hari Sabtu hingga daripada hari Isnin hingga hari Sabtu, daripada jam 11.30 pagi hingga 1.15 petang. Okey, cuma untuk minggu ni ada sikit masalah sikit di platform TikTok, di mana sebelum ni kita di TikTok Pak Aris Motivasi, cuma untuk seminggu ni kita akan buat live kalau di TikTok Pak Aris Gallery. Minta yang menonton di TikTok eloklah Pak Aris Gallery. Dan yang menonton daripada platform F tu type je lah Pak Aris. Dan yang menonton daripada platform satu lagi tu huruf Y tu kan, carilah Pak Aris TV yang punya. Okey, insya-Allah mudah-mudahan dipermudahkan dan mudah-mudahan soalan-soalan yang sempat tadi kita beri pada Pak Aris dan Pak Aris jawab, mudah-mudahan dapat memberi sedikit kelegaan pada tuan dan puan untuk kekal bersemangat, motivasi untuk kita terus mengharungi kehidupan kita di dunia ini untuk membina keluarga yang bahagia dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin, insya-Allah. Okey, dan seperti yang Pak Aris maklumkan tadi, jangan lupa pada tuan dan puan untuk sama-sama kita daftarkan diri kita dan keluarga kita ke seminar keluarga anjuran Pak Aris pada 24 Disember 2023 bertempat di Setia City Convention Center, Setia Alam di Negeri Selangor. 24 Disember 2023 bertempat di Setia City Convention Center, Setia Alam Negeri Selangor. Jadi jom sama-sama lah kita bawa sesi keluarga kita. Tidak ada had umur, boleh datang daripada kecil sampailah ke orang dewasa boleh hadir untuk sama-sama kita belajar ilmu menjadi ibu bapa terbaik, anak terbaik, hamba yang terbaik, insya-Allah. Mudah-mudahan dipermudahkan. Amin amin ya rabbal alamin. Dan untuk teman-teman anda juga, Pak Aris ada mewujudkan satu TikTok tambahan, iaitu TikTok Kambing Bajet Madrasah. Boleh singgah ke situ, insya-Allah, kerana sekarang ni Madrasah Pak Aris kita dah mula apa nama ni,
mula menjual daging-daging kambing kan. Kepada siapa yang nak daging kambing untuk akikah, majlis kerja kahwin dan apa seumpamanya, boleh berhubung dengan kami insya-Allah kan. Harga memang mampu milik, jangan risau, menepati cita rasa dompet anda semua insya-Allah. Jadi tuan-puan jangan lupa juga untuk support konten-konten daripada Pak Aris sama ada di TikTok ataupun di platform-platform yang lain yang telah saya sebutkan tadi. Dan untuk makluman anda juga, Pak Aris dah buka pendaftaran untuk kemasukan Madrasah Pak Aris sesi 2024. InsyaAllah dah boleh daftar. Dan terima kasih kepada yang telah mendaftar. Kepada yang tercari-cari lagi tempat untuk mendaftarkan anak anda ke madrasah, InsyaAllah jom sama-sama kita cuba dulu di Madrasah Pak Aris. Siapa tahu ada rezeki kan anak-anak anda dapat belajar di Madrasah Pak Aris dan anda menjadi parent kepada keluarga Madrasah Pak Aris. InsyaAllah mudah-mudahan dipermudahkan. Amin ya rabbal alamin. Kepada tuan-puan juga yang ingin memberi sumbangan kepada Madrasah Pak Aris, insyaAllah bolehlah berbuat demikian. Informasi lanjut untuk apa saja program-program Pak Aris, anda boleh berhubung dengan kami. Jika anda menonton daripada TikTok, kita ada di profil tu, boleh pergi dapat nombor telefon kami. Okay, seterusnya jika anda menonton daripada platform yang lain, kita dah letakkan info nombor telefon, boleh berhubung dengan kami insyaAllah. Mudah-mudahan diberi kemudahan insyaAllah. Sambil-sambil itu juga boleh dapatkan produk daripada Madrasah Pak Aris, iaitu Pak Aris Coffee insyaAllah. Terima kasih tuan-puan, mudah-mudahan diberi kemudahan. Dan mudah-mudahan kita yang mana telah berdaftar, kita dipermudahkan untuk bertemu pada hujung tahun ni. Dan kepada yang belum daftar, daftar segera insyaAllah ke program kekeluargaan anjuran Pak Aris pada 24 Disember 2023. Terima kasih tuan-puan insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.